TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Seperti biasa, tepat jam 2 petang, anda sedang menonton Mahir di Didik TV KPM. Saya Mira Nazir dan hari ini kita nak belajar subjek yang sebenarnya kita dah belajar dah tempoh hari, iaitu reka bentuk, tetapi topiknya berbeza. Kalau sebelum ini kita belajar penjanaan idea, untuk hari ini kita nak belajar perkembangan idea pula. Tapi sebelum itu, suka untuk Mira ingatkan kepada anda yang berada di rumah untuk kekal patuh kepada SOP, memandangkan sekarang pun kita dah sambut Ramadan di hari yang ke-27. Kurang dalam 3 hari lagi kita bakal menyambut Syawal pula. Mungkin sekarang sedang sibuk buat persiapan raya dan sebagainya, tapi ingat patuh kepada SOP. Walaupun tak dapat balik beraya, ingatlah untuk sentiasa sambutlah dalam keadaan yang sederhana. Okey. Hari ini macam Mira kata, subjek ni sebenarnya kita dah pernah bawakan di kelas Mahir. Jadi cikgunya pun cikgu yang sama. Mungkin ada yang ingat siapakah beliau, tetapi apa kata kalau kita saksikan terlebih dahulu profil guru. Baik, itu dia cikgu kita, Cikgu Azra. Assalamualaikum cikgu, apa khabar? Sihat cikgu? Sihat. Selamat datang ke kelas Mahir kali kedua cikgu ya? Ya, kali kedua. Okey, bagaimana dengan persiapan raya cikgu? Dah halang-halang kita nak sambut raya ni kan? Tanya sikitlah persiapan raya. Persiapan raya ialah malam tak boleh balik. Jadi Ya. kita buat ala kadar je. Jadi masih lagi siap juga, bersedia juga. Masih lagi sambut juga kan Masih cikgu? lagi sambut. Walaupun dalam sederhana, tak apalah. Dan hari ni cikgu, kita sebenarnya nak belajar subjek reka cipta. Ya, betul. Bukan reka bentuk, reka cipta di mana topiknya ialah perkembangan idea. Betul. Okey, tapi sebelum kita mulakan kelas kita, macam biasa cikgu, saya persilakan cikgu untuk sanitasi tangan terlebih Boleh? dahulu. Terima Silakan. kasih. Sama. Kemudian saya pula. Jadi kita sudah sanitasi tangan, kita boleh buka pelitup muka dan simpankan di tempat yang bersih. Seperti di dalam sampul pelitup muka ataupun di dalam poket. Yang paling penting jangan biarkan dia terdedah dan letak merata-rata. Betul. Okey. Cikgu Azra. Saya. Mungkin cikgu boleh ceritakan sikitlah perbezaan yang topik hari ini dengan yang sebelum ini. Apa perbezaan tu cikgu ataupun objektif pembelajaran kita untuk hari ini? Silakan cikgu. Baik, Mira. Baik, terima kasih pada pelajar-pelajar dan murid-murid yang terdahulu mengikuti program Didik TV. Tajuk yang dahulu adalah tentang penjanaan idea. Tapi hari ini cikgu nak beritahu bezanya adalah rentetan daripada penjanaan idea kepada sintesis. Sintesis? Sintesis maksudnya dalam sintesis ada perkembangan idea. Sintesis ini adalah gabungan dua reka cipta digabungkan jadi satu produk nanti. Dua reka cipta jadi satu produk? Jadi satu produk. Maksudnya kalau dua reka cipta, dua idea lah? Dua idea. Okey, dua idea digabungkan menjadi satu produk. Betul. Itu yang kita masukkan dengan perkembangan idea. Betul. Idea tu dah ada, kita kembangkan saja kan? Lagi. Kalau untuk topik ini, adakah diuji juga dalam peperiksaan cikgu? Betul, Mira. Kali ini memang diuji juga sebab ini adalah kertas 2 bagi tingkatan 4 SPM, kerja khusus. Jadi mereka kena menyusuri semua daripada penjanaan idea, kemudian sintesis, perkembangan idea. Ini adalah rentetan dia. Ya, rentetan dia lah, sambungan je lah. Okey. Kalau sebelum ni, kalau mereka di rumah masih ingat, kita buat kura-kura kan cikgu? Betul, kita buat kura-kura. Kita buat kura-kura. Kalau hari ni nak buat agak-agak, kita nak buat apa ni cikgu? Baik. Haiwan apa pula ni? Kalau cikgu boleh bagi tahu mereka sikit sebelum kita berhenti berehat. Okey. Tidak ada haiwan, tetapi adalah saya rasa pelajar-pelajar pun tahu. Okey, pelajar-pelajar dah kenal pasti bahawa sampai di takat ini pelajar telah pun dah ada bentuk dah. Jadi sekarang pelajar cuma nak gabungkan bentuk tersebut dan cikgu nak bagi tahu tip dia bagaimana nak gabungkan dengan mudah sekali. Okey, itu yang tak sabar nak dengar tu. Nak dengar tips dia tu bagaimana nak gabungkan tu kan? Betul. Okey, jadi kita berhenti berehat seketika. Anda di rumah jangan ke mana-mana kalau nak tahu tips yang menarik daripada Cikgu Azra. Kita kembali selepas ini hanya di Mahir Didik TV KPM.
KPM. Didik TV KPM. Okey cikgu, di segmen kedua ni kita nak kenal pasti pula bahan dan juga peralatan untuk kita melukis topik kita ni iaitu perkembangan idea. Betul. Apakah bahan dan peralatan yang kita perlukan? Tapi sebelum tu kan cikgu, apa sebenarnya beza bahan dan juga peralatan ni? Baik, terima kasih. Soalan itu sangat bagus. Saya kira pelajar-pelajar pun kena tahu apa beza peralatan dan bahan dalam membuat sintesis. Okey. Peralatan adalah bahan atau alat untuk membuat lukisan ataupun lakaran. Manakala bahan adalah yang membantu peralatan tadi. Contoh kalau tadi peralatan kita pembaris. Dalam buku teks dia menerangkan pembaris, kemudian kita ada elips, kemudian kita ada katul pisau. Kesemuanya peralatan-peralatan yang melibatkan pengukuran. Okey, manakala bahan seperti mana yang tertera di sini, macam marker, pen, pensel, pensel color, itu adalah bahan-bahan untuk membantu lakaran sebenarnya. Oh, itu perbezaannya. Perbezaan dia. Okey, ingatkan pensel tu pun kira termasuk dalam peralatan juga, bukan Itu bahan. Itu bahan. Okey, itu bahan dan juga peralatan. Kalau untuk yang petang ini kita nak belajar untuk perkembangan idea ni, yang kita perlukan, yang murid-murid perlukan? Okey. Murid-murid tak perlu risau, okey, dan juga saya kira bahan dan peralatan ini sama ada guru anda sediakan ataupun pelajar-pelajar boleh dapatkan di mana-mana kedai sekalipun. Cikgu hari ini nak tunjukkan bukannya peralatan yang mahal-mahal. Okey, umpamanya kalau marker yang biasanya pelajar-pelajar tengok, okey, macam marker whiteboard, okey, yang tu yang cikgu akan guna pakai sebab ini senang diguna. Okay? Yang penting adalah lakaran yang nak dibuat nanti. Betul. Okay? Bukan harga yang main peranan kan, tapi skill tu macam mana. Itu yang cikgu nak kongsi tips tu cikgu. Ya, betul. Dan untuk petang ni lakaran yang cikgu nak lakukan ialah lakaran 2D, 3D, 4D. Okey. So hari ini berkaitan dengan kerja khusus SPM Ketah 2, okey. Jadi pelajar-pelajar harus ingat bahawa dalam aspek ini pelajar-pelajar mesti boleh melukis sama ada 2D ataupun 3D. Okey, 2D apabila tercenanya idea di pemikiran, maka pelajar-pelajar kena lukis sepantas yang mungkin. Kemudian manakala 3D iaitu perspektif, pelajar harus konstruk terus lakaran tersebut di atas kertas nanti. Okey. So dalam hal ini 2D dan 3D dua-dua memainkan peranan penting. Ada pelajar yang boleh lukis 2D, ada pelajar yang boleh kedua-duanya sekali. Okey. Dan perbezaannya ialah 2D tu macam draft lah, idea macam tu ke cikgu? 2D dia paparan sahaja. 3D dia nampak keseluruhan. Betul. Mungkin cikgu nak tunjukkan bagaimana cara kita nak lakarkan tu. Baik. So cikgu nak bagi tahu sintesis ni adalah dua idea. Saya kira pelajar-pelajar dah ada dua idea tersebut. Okey, berdasarkan hari ini cikgu nak ambil tentang aspek ataupun tema bahaya. Okey. Jadi yang awalannya yang cikgu nak buat di sini adalah bagaimana nak lukis nampak 3 dimensi yang mudah. Okey, kalau Mira tahu apakah simbol ini ataupun huruf ini? Huruf Y. Huruf Y sahaja. Adakah huruf lain? Tak ada. Huruf Y. Baik, kalau tengok huruf Y, Mira nampak apa kat sini dah? Saya macam nampak bucu kat situ. Ya, kotak, betul ke? Belum apa-apa dah nampak sini, kan? Mira yang baru belajar pun dah tahu. So ini adalah konsep yang pertama yang perlu pelajar tahu. Baik, kalau tak percaya daripada sini pelajar dah boleh lihat. Okey, pelajar dah nampak kotak ni sendiri. Daripada huruf Y je jadi kotak. Sebab daripada Y ke kotak dan pelajar akan lukis di dalam kotak ini banner segala lukisan di sini. Okey? So, itu yang cikgu nak bagi tahu. Itu tipnya iaitu huruf Y. Okey, cikgu belajar dulu pun huruf Y juga. Maknanya dari pensyarah cikgu turun pada cikgu, turun pada pelajar sekalian. Betul. Okey. So, ini adalah konsep yang cikgu nak bagi tahu. So, hari ini pelajar-pelajar kita nak buat. Boleh cikgu? Okey, boleh. Okey, kita letak dia dulu sini. Boleh. Hari ini cikgu nak tunjukkan sintesis tadi. Sintesis. Perkembangan sintesis. So, cikgu ambil tadi, cikgu kata tentang bahaya.
So, bahaya yang cikgu nak tumbuh sini adalah produk kepada disabled people, orang-orang kurang upaya. Baik, yang pertama, pelajar harus ingat dia mesti ada dua idea. Okey, dua idea. Yang pertama ni, cikgu kata buat Y dulu. Betul. Okey, kemudian banner kotak. Okey. Kemudian cikgu lukis sini yang idea pertama yang cikgu dapat adalah Okey. Jadi lengkung kat situ. okey. So cikgu dah dapat sini adalah saya kira pelajar dah dapat form ni, okey. Dan kita akan bina torchlight yang pertama. Sebab kita nak buat untuk orang Kurang upaya. upaya iaitu orang buta lah menggunakan tongkat. Okey, itu idea yang pertama. So apabila dapat idea pertama, pelajar harus letak Kena letak label ke cikgu? kena beritahu idea pertama. Okey. Okey, Idea satu. idea satu. Kemudian kita pergi pada idea kedua. Okey, idea kedua kita ambil yang mudah-mudah sahaja. Sama juga kita bina Y. Y. Okey, panjangkan sikit Y ni. Alright, kemudian kita bina elip dalam ni. Ini yang kita panggil lakaran 2D kan cikgu? Ini lakaran 3 dimensi. Oh, 3 dimensi. Ah. Okey, baik. 3 dimensi. Okey, 3 dimensi ini adalah kita panggil hulu tongkat. Hulu tongkat. Ini yang torchlight tu lah. Atas torchlight, yang bawah hulu tongkat. Tongkat dia. Pemegang tak? Uh-uh. Kita ambil yang tu dulu. Okey. Dia jadi beza sebab 2D dengan 3D yang macam cikgu dah terangkan tadi. Ya. Sebab dia merupakan lakaran perspektif. Betul. Apabila ada Y saja dia dah jadi 3 dimensi. So kita letak sini idea Idea. 2. So kena ada sintesis, kena ada 2 idea. Baik. So di sini sampai di sini pelajar kena gabungkan. Gabung guna simbol campur sahaja. Oh, okey. Okey, kemudian pelajar akan sama dengan maksud jawapan ni, nak bagi jawapan. Apakah seterusnya? Okey. Kita lukislah gabungan Kita tu. lukis gabungan dia. Dalam kertas peperiksaan pun buat simbol tambah. Macam mana? Tak ada. Ni apabila kerja khusus sahaja. Kerja khusus. Okey. Okey. Kemudian kita gabungkan dua ini. Okey, apa yang kita dapat sekarang ni ialah sama juga. Kita masuk dulu. Okey. Kemudian kita nak buat yang ini mesti letak dalam ni, betul? Kita ulang balik Ulang balik. gambarnya. Ambil balik dan ini bahagian mana yang kita nak guna? Kalau form yang sama sini, semestinya kita ambil yang ni kan? betul. Okey. So, kita tukar kepada form yang lain sebab ada 2 idea. Oh, macam tu. Okey. 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 So dekat sini nanti apa yang pelajar boleh buat ialah kenal pasti. Okey. Okey, kita buat anak panah. Anak panah ini idea 1. Ini idea Idea 2. 2. Bermaksud kita dah masukkan gabungan tadi. Okey, kita dah masukkan gabungan tadi. Okey. Dan kena label lah, kena letaklah idea 1, idea 2 Kena tu. label. Okey. Wajib label sebab nanti apabila pentaksir datang untuk uji markah dia akan tengok susunan label tadi. Bermaksud pelajar telah buat 1 dan 2 perkara digabungkan jadi 1. Ya. Okey. Okey. Alright. Ini kita panggil perkembangan idea daripada Perkembangan idea. 2 objek yang berbeza menjadi 1. Betul. Ya. Mm-mm. So, lepas Okey. ini kita nak kembangkan seterusnya nanti. Kembangkan seterusnya lagi dengan buat lagi bentuk lain. Buat Itu macam mana lagi cikgu? form yang kalau kata kita tak, pelajar takkan puas hati. So pelajar akan terus menyusuri form-form sekurang-kurangnya dia ada 2 atau 3 lagi form sehinggalah dia dapat form yang dia sukalah. Okey. Dan inilah sedikit contoh yang cikgu buat perkembangan idea daripada idea 1, idea 2 idea dua. tambah jadikan anak panah sama dengan jadilah satu bentuk. Betul Mira. Dan kena wajib label. Budget label. Okey, kalau Ya. tak label tak boleh lah. Label kalau tak ada label, masa tu tak saya akan kurang markah. Dan ini tak siap lagi. Belum lagi.
Sebab lepas ni kita nak buat apa cikgu? Nak mainkan peranan warna ke macam mana? Gerakkan dia. Itu nama perkembangan idea. Kita akan buat lagi form sehingga kita dapat form yang kita puas hati. Menjadi satu bentuk lah. Betul. Okey, baik. Tapi sebelum tu saya nak tanya kepada cikgu terlebih dahulu kan. Okey. Kalau macam ni, gambar yang kita dah buat ni, penggabungan dua idea ni kan, perlukah kita letak warna dekat belakang atau biarkan kertas menjadi putih saja? Kertas Yang design. itu boleh juga tidak menjadi masalah sebab kalau peringkat awal kita nak tengok dia punya form sahaja. Okey. Kalau yang macam ni, macam Yura bagi tahu kita nak background dia, betul. Okey, boleh saja, tak ada masalah. Contoh. Kita colourkanlah belakang ni sikit. Ya. Okey. So tu background tidak jadi masalah. Di akhir nanti pun ada juga. Ada setengah pelajar dia takut nak letak background ni sebab yang pertama sekali dia takut hilang line-line ni nanti. Dan saya nak bagi tahu pelajar kalau melukis 3 dimensi ataupun 3D, pelajar harus guna struktur kotak dahulu. Banner Y, kotak dan jangan padam. Oh, jangan padam ya? Jangan padam kotak tu sebab ini adalah awak punya orang kata panduan supaya tak lari dari reform tadi. Okey. So, itu dia kita dah tahu dah sedikit tips daripada cikgu. Lepas ni kita nak sambung tips seterusnya banyak lagi ni. Banyak lagi. Okey, jadi anda di rumah jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini hanya di Mahir Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali kita di Mahir. Masih lagi bersama dengan Mira, Cikgu Azra. Cikgu dah tunjukkan sedikit teknik tadi kan? Betul. Okey, teknik yang seterusnya Cikgu dipanggil apa pula namanya Cikgu? Okey, teknik seterusnya kita akan guna juga daripada satu idea kita akan kembangkan sekurang-kurangnya 3 idea. Jadi apabila 3 idea kita akan buatlah dia punya proses, alright? So sama juga kita akan ambil yang pertama tadi, inilah idea pertama. So idea kedua Okey. sama juga kotak. Kotak juga. Dan bila buat kotak tu kan Cikgu, lakaran kotak tu perlu ke kalau nak letak pembaris, guna ukur, guna pembaris bagi kemas ke? Baik. Bagi saya sarankan kepada pelajar-pelajar saya jangan guna pembaris. Kalau guna pembaris, pelajar akan rasa tak confident. Oh, Okey. So macam saya pun salah juga kan. So ini adalah proses pembelajaran. Pelajar buat sahaja sehingga pelajar akan dapat satu garisan lurus yang macam cikgu buatlah sekarang ni. Okey. So yang kedua, jangan ada pemadam. Jangan. Oh, maksudnya jangan pemadam. tak boleh padam lah. Terlebih-terlebih ni tak boleh padam. Jangan pemadam sebab kalau kita ada pemadam, okey, lagi kita pemadam kat sini, tangan sebelah ni lukis padam. Ya, betul, lukis betul. padam sampai tembus ke tangan nanti. Tak siap-siap juga kan. Tak siap-siap juga. Okey. Jadi sembunyikan padam tu. Okey, kalau saya jumpa padam, saya suruh dia makan. Okey? Baik. So dah dapat buat kotak. Okey, apa yang pelajar perlu buat? Kita tengok pelajar. Adakah form ini pelajar suka? Kalau pelajar form ini suka atau tidak berkenan, baik kita ubah form tersebut. Okey. Ini kita lain sikit bentuk. Kita lain sikit dia. Sebab syarat dalam kertas pentaksiran, sekurang-kurangnya mesti ada perubahan. Jangan nampak benda yang sama. Okey? Okey. Dan kita kena buat ni sampai berapa sebenarnya cikgu? Okey, step dia sekurang-kurangnya ada lagi 2 step. 2. Jadi kena ada 3 ke 4? 4. Kena ada 4 lah. Kena ada 4. Okey. So kita dapat yang ni. So ini dia punya hulu. Oh, okey, faham. Saya dah nampak dah macam mana rupanya nanti ni.
kalau kita nak buat untuk pentaksiran ni memang kena menggunakan lakaran berbentuk 3D. 3D. Okey, 3 dimensi. Kena. Sebab bila buat 3 dimensi, dia terus menjurus kepada perspektif. Okey. Oh, macam tu. So, kalau dah macam ni, maksudnya lampu lah. Yalah, lampu lah. Ni lampu lah. Okey. So, sebab kita nak tolong orang buta apabila berjalan. So, tongkat dia ada cahaya. Kemudian tongkat dia juga akan ada indikator lampu kecemasan. So, nanti kita akan letakkan dia punya label. Dan sama juga label. Yang ini pun pelajar kena label juga. Ya, ya. Setiap satu elemen Betul. tu. Okey, LED, LED. So, ini adalah tongkat kan cikgu? tongkat, betul. Tongkat. Okey, bulatkan. So, Okey. adakah pelajar puas hati setakat ini? Saya rasa pelajar belum puas hati lagi kan? Belum lagi. Wow. Pelajar takkan puas hati. Kalau saya dah puas hati cantik dah tu cikgu. Oh. Belum lagi kan? Belum lagi. lagi. Banyak lagi ni. Okey. Kenapa buat bulat tu cikgu? So, kadang-kadang pelajar bertanya, cikgu dah conteng balik. Jangan risau, kita hanya nak ambil kawasan ini sahaja. Untuk kita colour background dia lah. Ya, sebab Okey. Baik. okey. So, tu dah dapat yang kedua. Dan yang Alright? kedua. Kita akan masuk yang ketiga. Kita akan masuk yang ketiga. Baik, dalam hal ini, walaupun kertas awak besar ke, kertas awak kecil ke, pelajar-pelajar kena pandai kompos, mahir dekat sini. Kompos maksudnya susun atur gambar tu balik. Okey. Right. So, kita masuk kat sini. Lakaran kita yang ketiga. Ketiga. Saya tengok kan cikgu, walaupun cikgu sekadar lakar sahaja, orang panggil freestyle lah kan cikgu. Freestyle lah ni kan. Lakar sahaja pun dah cantik. Mungkin ada tips ke kepada mereka dekat rumah macam mana murid-murid kita supaya yakin lah. Macam cikgu kata tak payahlah lukis sikit padam, lukis sikit padam. Betul. Mungkin So, ada tip dia mudah sahaja, hilangkan pembaris, buang pemadam. senang sangat tu cikgu tips tu. Supaya dia yakin dengan apa yang dia buat. Lepas tu Okey. jangan risau, kata comot lah, jangan risau. Sebab kertas tu memang kita nilai. Okey, hilangkan pembaris, buangkan pemadam. Ya, betul. Okey. So, ni lonjong dia tadi. So, sekarang ni kita ambil. Baik. Ni kadang-kadang pelajar risau nak guna tak ada color pencil, tak ada marker. Pelajar boleh guna pensel dan pen juga. Pensel dan pen Ya. jugalah. Tapi dengan syarat mesti nampak form lah. Tapi kalau yang seeloknya ialah Kalau saya elok-eloknya kena ada marker dan juga color pencil. So dia nampak dia punya pergerakan tersebut. dan Okey. penggunaan warna pun kena banyak sikit lah kan cikgu kan? Betul. Okey. So saya nak ambil yang last kali. Kita nak ambil. Okey. Yang gambar lakaran yang terakhir. Nak tengok dah ni macam mana hasil yang terakhir ni. Ya. Okey. Jadi sekarang kita dah belajar satu kaedah, iaitu idea asas yang pertama, kaedah kedua buat idea asas yang kedua. Lepas tu kita gabungkan dia. Betul. Lepas tu kita daripada idea gabungan yang pertama tu kita kena hasilkan sampai 4. Ya. Sekurang-kurangnya lah. Sekurang-kurangnya 4 lah, itu yang paling minimum. Nak lebih boleh. Nak lebih boleh. Kurang jangan. Kurang jangan. So, lagi kan tak kata tafsir tak ikut dia punya keperluan pula. Alright. Okey. Okay. So, di sini dah dapat. So, kita kena label jugalah. Okay, lampu. Alright. Tongkat. Sama je labelkan. Oh, macam tu. Saya tanya, kalau macam atas ni, dah labelkan. Bawah ni contohlah, murid rasa macam tak payahlah label, mesti pentafsir tahu, sama je. Sebab font dia dah berubah. Bentuk dah berubah. So, dia kena label jugalah. Okey. Okay. Kalau tak label, kena potong markah jugalah. Ya, maka akan hilang di situ. Okey, last kali. So, pelajar kena buat, kena bagi tahu. Di ruang ini, penyusunan terakhir dia.
Okey, saya nak ambil warna hitam lah. Okey. Jangan lupa letak arrow. Letak anak pan. Okey. Anak-anak sebab ini adalah perkembangan dia. Kemudian ini 1, 2, 3 3, dan 4 yang terakhir. 4 yang terakhir. So, apabila pergi ke 4, masukkan dia punya penceritaan yang terakhir. Penceritaan, cikgu? Ya, maksudnya lakaran ini diolah, maksudnya kita nak ambil yang ni nanti. Kita nak ambil dan kita akan sambung nanti minggu seterusnya. Oh, nak sambung minggu seterusnya, cikgu. Tak habis kat sini? Bukan habis ni. Sebab minggu seterusnya adalah minggu yang betul-betul nampak bentuk dia. Okey. Okey, kalau yang ini yang memula kita belajar, kita jana idea. Ini Betul. kita kembang idea. Minggu seterusnya cikgu kata tu kita nak buat apa pula? Kita akan bina dia punya final rendering. Final rendering. Yeah. Okey, dan yang ini kan cikgu, yang cikgu kata kita buat cerita dalam kotak tu, maksudnya kita buat apa, sinopsis ke macam mana cerita kita tu? kena akurlah bahawa inilah produk yang terakhir kita nak buat nanti. Okey, nanti di akhir nanti cikgu tunjuk apakah dia punya perkataan-perkataan di sini nanti. Kita kena letaklah kat situ kan. Okey, kalau tak letak pun sama juga. Macam biasa kena potong markah. Potong Benda markah. simple saja, Betul. tapi kalau terlupa tu sayanglah Hilang dekat markah. situ kan, cikgu kan. Betul. Dan saya tanya cikgu, macam cikgu kata, kalau tiada warna boleh saja guna pen ataupun pensel. Betul. Tapi kalau pen pula, boleh ke kalau guna satu warna je, pen hitam ke pen macam mana yang cikgu masukkan tu? Okey, dia tidak menjadi masalah kalau guna satu pen sekali atau warna dan sebagainya. Okey. So kat sini nanti di rumusan cikgu akan tunjukkan jenis-jenis media yang kita gunakan daripada pensel color, pensel, pen dan sebagainya. Dengan syarat pen dengan pensel mesti nampak form, mesti nampak bentuk. Tak kisahlah guna Tak pen kisah. basah pun tak Ya, apalah. betul. Pen basah boleh juga. Betul. Kadang-kadang Okey. idea tu keluar, barang yang ada pen basah. Lukis Jalan je lah. Jalan je lah. Boleh je, tak ada jadi Betul, masalah. betul. Jadi sebab ada setengah murid ni merasakan bahan ataupun peralatannya tak cukup. Bila rasa tak cukup, macam tak boleh nak hasilkan satu perkembangan idea yang baik macam tu. Tergantung kat situ kan. Sebab tu dalam proses ini media guna sahaja. Nanti kita kembangkan balik yang sebetul-betulnya. Itu yang pentingnya. Betul, Dan kalau dia dah ada pada tangan tu pen ke apa saja, lukis je. Lukis je. Lukis je Jalan dulu. je. Jalan Jangan dulu. rasa Ya, macam jangan tersekat-sekat. Ini nak pen yang mahal lah. Tak tu naklah lah. pen yang murah. Tak Tak ada ada, macam tak tu. Okey, jadi kita berhenti berehat seketika. Lepas ni cikgu nak tunjukkan yang penghasilannya dan sinopsis dalam tu nak tulis apa. Ya, nak tulis apa. Okey, jadi kita berhenti berehat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini hanya di Mahir Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kita sudah berada di segmen yang terakhir di kelas Mahir kita pada petang ini. Kepada anda yang baru sahaja menonton, anda boleh tengok siaran ulangan ataupun boleh sahaja tengok di laman YouTube rasmi NTV7 Official Malaysia. Nak type apa? Jangan risau, type je kita punya subjek hari ini iaitu Reka Cipta Perkembangan Idea. Betul. Nanti keluar apa yang kita belajar selama 1 jam pada petang ini. Betul. Okey cikgu, di segmen terakhir tadi cikgu dah tunjuk dah perkembangan. Betul. Daripada pertama sampailah ke 4 dah jadi rupanya kan cikgu. Yes. Dan ini yang hasilnya lah yang terakhir ke macam yang mana? terakhir. Yang terakhir. Ya, yang terakhir. Tadi kita baik pelajar-pelajar, cikgu dah tunjukkan bagaimana proses nak buat sintesis. Okey, apabila sebut sintesis, so kita kena ada dua idea. Kita lihat di sini idea 1, idea 2, kemudian di bawah idea 1 kita cantumkan, okey, kita dapatlah yang pertama, okey, lukisan yang pertama ataupun lakaran yang pertama. Kemudian apabila lakaran pertama, mesti labelkan kedua-duanya, kalau boleh gunakan dua warna yang berbeza. Okey. Kemudian pergi kepada idea kedua. Sekurang-kurangnya form yang berbezalah, bentuk yang berbeza. Kalau yang pertama yang kedua berbeza, masukkanlah juga label dia. Okey.
Kemudian kita pergi yang ketiga. Okey. Sama juga form yang berbeza. 1, 2, 3 mesti nampak form yang berbeza dan masukkanlah label tersebut. Betul. Yang paling penting anak panah jangan lupa. Ya, betul Mira. Anak panah ini menunjukkan bagaimana penyusunan struktur lukisan awak daripada awal sehinggalah yang terakhir iaitu nombor 4. Dan yang tadi cikgu kata masa tadi kita letaklah iaitu apa yang perlu letak sini, lakaran diolah mengikut reka bentuk berdinamik dan ergonomik serta selesa selamat untuk kegunaan disabled people. Sebab kita buat ini adalah untuk orang Kurang upaya. Jadi inilah lukisan yang keempat nanti dan sambungannya akan berlaku Next kelas pula. Next kelas pula. Next kelas kita panggil lagi Cikgu Azra untuk yang topik seterusnya kan Cikgu. Tapi yang saya tanya Cikgu, yang sinopsis itu yang di dalam bulatan itulah. Di dalam bulatan ini. Lakaran diolah mengikut reka bentuk tu. Betul. Kalau adakah ayatnya berbeza ataupun ayat dia sama je? Mengikut produk tadi dia buat apa. So kita ada elemen tadi, mesti perkataan dinamik, ergonomik, benda-benda yang nak memberi kepuasan dan kesenangan serta keselamatan kepada pengguna. Yang penting produk ni dibuat untuk pengguna. Ya. Bukan untuk diri sendiri, untuk pengguna. Betul tu. Capai ke tak kita punya objektif Betul. kepada produk tu tadi. kan? Ya, betul. Kalau yang macam ni kan yang cikgu buat lukisan ni kan cikgu, sebab saya tengok bentuknya berbeza dengan yang asal tadi cikgu buat tu kan. Sebab ada penggunaan warna yang berbeza, Betul. keadaan kedudukannya pun berbeza. Yes. Jadi kan kalau murid-murid nak buat, dia kena buat macam ni juga ke cikgu? Daripada sisi tepi, sisi belakang ke macam mana? Okey, ini adalah mengikut gaya dan kreativiti seseorang pelajar tersebutlah. Dia boleh buat apa sahaja. Tetapi nak bagi menarik, pelajar-pelajar harus ingat kertas yang diberi, kertas ini adalah kertas A3. Jadi sepenuh kertas A3, kalau boleh biar kecil, biar besar, maksudnya menarik dalam komposisi yang dia letak. Okey. Bukan dia lukis kecil, lepas tu sebahagian kosong. Tak, penuhkan kertas tersebut. Masukkan perkara-perkara yang wajib dalam tu. Okey. Dah alang-alang kita dalam kelas ni kan cikgu. Ya. Saya pun ambillah kesempatan nak belajar jugalah dengan cikgu. Boleh cikgu? Saya pun melukis juga. Boleh, tak ada masalah. Di segmen terakhir ni saya pun nak belajar melukis dengan cikgu sikit. Cikgu nak bagi elemen apa kat saya? Topik sama juga, keselamatan. Keselamatan. Ni bahaya cikgu Bahaya Yang keselamatan. ni bahaya keselamatan. Okey. Jadi macam cikgu kata, saya berbekalkan satu pen ni. Pen Boleh? saja. Boleh, tak ada masalah. Berbekalkan satu pen berwarna biru. Baik. Saya cuba. Mungkin kita nak buat elemen apa cikgu? Okey. Elemen bahaya. Kita masukkan macam ni. Kebersihan. Kebersihan. Okey. Produk yang pertama Mira ambillah pengelap cermin contoh. Pengelap cermin yang macam cikgu kata, yang tips pertama kena buat bentuk Y. Ya. Okey, buat bentuk Y. Saya tak yakin lah cikgu guna pen. Nanti kalau salah macam mana ni? Guna liquid paper. Baik. Sini cikgu tak marah pun. Buat je. Saya cuba Ya. Y. Ni saya antara murid yang cikgu kata salah lah ni caranya ni. Tak. Sebab belum apa? Belum lagi. Okey. Boleh? Boleh. Saya tunjuk ini Y saya. Macam ni saya buat. Okey. Kemudian cikgu lepas dah buat bentuk Y ni. Okey, buat kotak. Buat kotak. Alah, cantik je. Sekejaplah saya nak cuba kat sini sikit. Sebab saya tengok cikgu macam cantik-cantik macam ni kan. Saya buat jugalah. Lepas tu buat kotak. Ya. Tarik ke bawah macam ni. Betul. Betul. Okey. Macam nampak macam cikgu punya sikit. Betul. Tu dah betul lah. Habiskan yang atas tu. Yang atas ni? So yang atas ni? Saya tunjuk sikit kat kamera. Supaya mereka boleh tengok. Walaupun kita baru belajar boleh. Baru belajar kan. Okey. Yang atas ni yang cikgu tu tak habis tu macam mana cikgu? Okey, penuhkan. Sini. Penuhkan kat bahagian atas jugalah. Okey. Saya penuhkan. Ya. Okey. Yang baru belajar pun dah boleh buat kotak. Buat kotak yang basic ni Okey, kemudian daripada kotak cikgu? Baik, daripada kotak kita nak buat apa sekarang ni? Kita nak buat katalah Mira dah buat kotak, Mira buat Itu cikgu. Lain sikit kotak cikgu. sebab kita nak buat pencuci tingkap. Kan? Saya ikut cikgu lah. Okey.
Pencuci tingkap. Pencuci tingkap kan yang tingkap. Oh, pencuci tingkap yang kepek tu ke Ya. cikgu? Ha. Oh, yang itu. Okey. Saya laju cikgu dah siap dah. Sekejap Okey. Saya rasa kalau cantik macam ni cikgu, alang-alang tu cikgu lukis kat whiteboard lah cikgu, bagi semua nampak jelas kan? Pencuci tingkap. Boleh? Boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah Okey. Supaya boleh nampak dengan lebih jelas, sambil-sambil cikgu buka tu mungkin saya boleh tunjuk kat kamera macam ni kita punya keadaan pencuci tingkap kita nanti yang cikgu nak hasilkan. Ini spontan cikgu ni, on the spot ni. Yes, on the spot kita bagi. Okey. Satu lagi. Okey. Sama juga buat kotak. Saya ikut cikgu, saya buat macam ni. Okey. Baiklah. Okey. Oh, wow. Okey. Wow, menarik. Macam biasa kita kena ada elemen bayang-bayang sikit. Kedudukan bayang-bayang supaya kita tahu tu apa benda kan. Kena ada bayang-bayang sikit. Saya pun ikut cikgu lah macam tu. Buat bayang-bayang kat sini. Okey. Lepas tu, macam mana nak buat tu cikgu? Buat bulatan tu. Cikgu laju betul. Saya tertinggal kat sini. Permulaan pun tak siap lagi. Macam mana cikgu? Tadi kata buat kotak. So kita buat kotak lah. Bermula daripada kotak. Asalnya kotak. Okey. Kemudian yang lengkung di belakang tu macam mana? Kita masukkan saja lengkung dia. Okey. Baik. Macam ni. Saya buat buat macam ni. Betul. Mungkin akan mengambil masa sikitlah. Betul. Macam mana nak buat ni cikgu? Pilip dia. Yang ni, so kalau tak yakin buat kotak di sini. Buat kotak lagi. Ya, bulat sini. Okey. So bulat tengah. Baik, okey. Yang ini memang tak tahulah macam mana kalau boleh tak nampak cikgu kat mana dia punya pengelap tingkapnya, macam tak ada bakat je. Kalau macam saya yang tak ada bakat ni cikgu. Belum lagi, baru lagi. Boleh belajar Ya ke? insya-Allah. Tapi kalau yang macam baru-barulah, terutama sekali murid-murid kan yang minat sebenarnya melukis ni tapi mungkin perlu diasah lagi bakatnya. Betul. Kan. Mungkin macam mana cikgu boleh kongsikan sedikit nasihat kepada mereka ataupun tips kepada mereka. Okey. Kena lukis hari-hari ke? Baik. Ada teknik lain ke? Silakan. So dalam hal ni pelajar tak perlu risau, okey. Pelajar hanya, maksud saya pelajar yang ada bakat tu alhamdulillah. Okey, pelajar yang tidak ada bakat tapi dia berminat untuk berada dalam kelas reka cipta. Okey. Yang pertama, ikut sahaja arahan dan tip yang saya beri. Okey, sebenarnya kalau ikutkan daripada menengah rendah pun ada juga tutor reka bentuk kan. RBT pun sama juga lakaran. Pelajar pun didedahkan perkara yang sama. Okey, apabila naik dalam tingkatan 4 reka cipta ni, pelajar yang tidak berbakat atau tidak punya skill, jangan risau. Ikut saja aturan yang cikgu bagi tadi. Okey, kemudian bina saja Y, buat kotak, bentuklah dalam apa saja pun. Pelajar akan dapat benda tu. Berasal daripada satu huruf saja iaitu Y dan kotak dan lukislah. Ya, lukislah dalam Lontarkan segala idea Betul. dekat atas kertas ni kan. Dia Dan dah jadi perspektif. Satu soalan terakhir saya Baik. cikgu. Ciri-ciri sebuah lakaran yang terbaik. Baik, ciri-ciri sebuah lakaran yang terbaik macam tadi, okey. Walaupun dia menggunakan pen tapi mesti nampak bentuk yang dilukis, okey. Jangan dia buat lukis tetapi tak tahu apa benda yang dilukis, okey. Kemudian garisan terang gelap, okey. Kemudian nampak karakter button ke lampu ke, okey, dengan satu pen saja pun boleh juga. Saya pun sama juga dengan satu pen je ni cikgu tapi macam tak tahu apa yang saya lukis ni kan. Belum lagi siap lagi. Belum siap lagi cikgu kita belum siap lagi. Okey. Baik, kita pun dah sampai di penghujung rancangan kita. Sebelum kita akhiri kelas mahir kita pada petang ini, sedikit ucapan raya daripada Cikgu Azra khas untuk murid-murid cikgu di rumah. Silakan.
Baik, terima kasih Mira. Okay, terima kasih Didik TV KPM memberi kesempatan pada saya. Okey. Yang mana saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya. Walaupun kita beraya di rumah sendiri, tapi jaga SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan, Betul jaga tu. kesihatan, okey. Jangan berada di tempat yang terlalu ramai orang, okey. Kerana selepas ini kemungkinan sekolah akan buka semula dan anda sihat sejahtera boleh mengikuti kelas bersemuka. Ya, kelas bersemuka dan lebih mudah untuk kita Betul. ikut subjek ni yang Betul. memang kena bersemuka Kena sebenarnya bersemuka, kan. ya. Okey, terima kasih banyak Cikgu Azra untuk Sama. petang ini. Banyak sangat teknik dan juga tips yang Cikgu kongsikan kepada saya dan juga murid-murid di rumah. Ya. Kepada anda semua di rumah, jangan ke mana-mana kerana selepas ini kita ada kelas semahir yang seterusnya. Betul. Lepas ni Cikgu, ni dah belajar melukis. Lepas ni katanya nak belajar, tak tahulah menyanyi ke main alatan muzik. Kita hilangkan stres, hilangkan ya. stres. Ada artis jemputan lepas ni. Betul. Jadi kalau anda nak tahu siapakah beliau, jangan ke mana-mana. Kita jumpa lagi lepas ini hanya di Mahir Didik TV KPM. Bye. Assalamualaikum. Didik TV KPM